Assalamualaikum dan apa khabar semua. Jadi semalam kita dah dengar Perdana Menteri mengatakan bahawa perintah kawalan pergerakan telah ditambah ataupun disambung selama lagi 14 hari sehingga 28 hari bulan April. Jadi ini sudah tentunya satu berita yang bukan menggembirakan lah. Ramai juga yang kata ini satu yang perlu dilakukan bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Tapi ramai juga yang berasa ini akan mendatangkan kesukaran kepada mereka, kerana ialah maksudnya mereka yang makan gaji minggu, makan gaji hari, ini mendatangkan kesusahan yang agak besar untuk mereka. Tapi apapun itulah perintah yang telah dikeluarkan. Jadi kita terpaksalah mengikut dan akur kepada perintah tersebut, kerana saya rasa memang betul jugalah perlu kita tamatkan COVID-19 ni sampai pada tahap yang mana kita berasa yakin dah lah. Dan mungkin juga 2 minggu tambahan ni lagi akan mendatangkan kesedaran kepada kita supaya selepas ini pun kita kena menjaga kebersihan dan menjagakan sedikit penjarakan sosial tu. Tak tahu sampai bila penjarakan sosial tu perlu dikekalkan, walaupun katanya mungkin dah habis PKP pun mungkin kena kekalkan lagi. Kita tak tahulah berapa banyak atau berapa lama kita perlu kekalkan, tapi nampaknya ini sesuatu yang mungkin akan menjadi norma barulah. Tak tahu macam mana kita semua akan menerimanya. Tapi dalam pengumuman semalam, yang bukan daripada Perdana Menteri tapi daripada Menteri Ekonomi, dia mengatakan beberapa sektor telah dikecualikan lah daripada PKP ni. Antaranya ialah aeronautik, R&D, perkhidmatan servis lepas jualan kereta, dan juga gunting rambut yang saya ingat lah. Jadi ada setengah tu kita macam nampak lah kenapa ianya perlu diberikan pengecualian. Tapi apapun, semua pengecualian ni perlu dipohon oleh kedai-kedai ataupun outlet-outlet yang nak buka. Dia kena memohon kepada kerajaan untuk mendapat pelepasan tersebut. Bila dapat pelepasan tersebut, barulah boleh dibuka. Dan kita sebenarnya tak tahu dengan lebih halus lagi apa syarat-syarat yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan untuk mereka-mereka yang ingin membuka kedai ataupun membuka outlet mereka dengan pengecualian tersebut. Yang terlibat dengan kita secara terus iaitu pengangkutan lah, aeronautik tu saya rasa mungkin engineering and services untuk kapal terbang, tak tahu mungkin apa, tak tahulah kan, mungkin helikopter polis ke, private helikopter ke, tak tahu kapal terbang ke apa kan yang perlu diservis. So yang servis kereta pun sama juga. Saya sebenarnya tak perlu servis kereta. Kalau pada kadar yang sekarang ni, dalam tempoh sebulan ni, saya ingat 200 km, 150 km pun tak tentu saya pandu pasal kita keluar seminggu sekali, pergi kedai je. Kedai tak sampai 10 km pada rumah, pergi balik pun maksimum 20 km. Kalau seminggu sekali, kali 4, barulah 80-100 km macam tu lah. Jadi tak banyak yang kita ni. Sampai minyak dah berapa minggu tak isi kan. Sedih jugalah, minyak tengah murah, tapi inilah. Tapi kita faham bahawa pusat servis ni semua mungkin diperlukan oleh frontliners pasal dia masih lagi pergi balik kerja. Ada yang duduk jauh juga daripada tempat kerja, dan ada juga yang memerlukannya lah, seperti orang yang membuatkan delivery lah untuk e-commerce. Jadi lori-lori, juga pemandu-pemandu delivery service, penunggang motosikal delivery service, mereka memerlukan perkhidmatan workshop. Jadi memang adalah keperluan tersebut, dan kita harap syarat-syarat tertentu ditetapkan lah. Contohnya macam mana nak protokol untuk menghantar motosikal supaya mengurangkan perhubungan kita dengan yang lain lah, takut ada transfer of ni ke apa ke. Dan macam mana cara motosikal tu lepas kita nak ambil, mungkin kita kena spray disinfectant ke, macam mana protokol dia kena ada lah. Saya harap tu semua akan ada untuk memastikan virus, pasal ni virus dia bukan bakteria, itu pasal kita kena pakai alkohol disinfectant dan bukan yang disinfectant biasa lah. Apapun, ini sesuatu yang mungkin perlu dilakukan. Juga kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut ni saya risau sikit kat situ. Kenapa saya risau sikit? Kerana saya rasa sukar untuk kedai gunting rambut ni untuk mengamalkan social distancing. Pertama sekali pasal dia memang kena dekat dengan kita lah. So mungkin setiap tukang gunting rambut tu kena diuji dulu dan dapat kelulusan dia tak ada virus, dan baru boleh pergi gunting. Dan mungkinkah mereka perlu diuji tiap-tiap minggu ke macam mana? Adakah kedai gunting tu boleh buka tiap-tiap hari, ataupun macam hardware hanya 2 hari seminggu, sehari seminggu? Kita tak tahu macam mana caranya ya. Dan keduanya ialah of course peralatan lah.
takkan dia nak pakai gunting baru tiap-tiap kali kan untuk customer. Jadi gunting tu dah tentu ada gunting rambut orang lain, dan apa kuman ke virus ke yang ada kat permukaan rambut ke badan baju orang tu dah tentu akan transfer ke kita pasal the barber akan pegang. Mungkin dia pakai sarung tangan sekalipun, gunting tu tetap contact dengan the previous person lah. So mungkin ada proses untuk boiling the scissors. Mungkin tiap-tiap gunting tu kena boil dengan air panas, jadikan dia sterile, baru boleh guna for the next person. So it's going to be quite messy lah pada saya lah, kalau dia buat betul-betul macam ni lah. Kalau tidak dan jenis biasa je, dan saya tak tahu apa dia punya kesan lah terhadap kita punya usaha-usaha yang kita tengah buat ni untuk social distancing ni. Pasal bank sekarang, kalau kita nak masuk ke dalam dekat rumah saya lah, yang lain saya tak tahu, cawangan saya CIMB, kena tulis nama dengan phone number dengan tarikh, so dia tahu hari ni sekian siapa datang dan macam nak contact kita. Adakah kedai gunting rambut juga perlu melakukan sebegitu, dan adakah ada had tentang berapa orang boleh duduk kat dalam sekali, dan ni lah mungkin kena selang satu kursi ke apa ke, itu satu hal. Tapi itulah sterilization of the tools lah, sikat, gunting dan benda-benda macam tu. Of course it's given that kita expect that the barber pakai sarung tangan lah, dan tutup mulut, sarung mulut, muka, dan juga dia punya apa tu kan, dia bagi macam kain tutup badan kita kan, mungkin boleh pakai yang disposable lah untuk mengelakkan masalah lain lagi. Jadi anyway, hari ni kita try green screen sajalah, nak try something yang different sikit. Pasal dah boring sekarang, saya dah tak tahu apa nak buat. Jadi tiap hari kita duk fikir, fokuskan nak pastikan family kat rumah dia teratur lah, dia tak ada boring sangat. Jadi nak kena bagi make sure aktiviti ada ke, review budak-budak sekolah ke kan, homework kena buat, dan juga revision dan benda-benda macam tu lah. Tapi budak-budak dia kata cuti, dia susah lihat nak bangun, hari-hari nak kena hambat. Tapi macam tu lah, nak buat macam mana kan. Dan of course masak lah, saya kerja kat rumah, saya tukang masak, jadi saya hari-hari fikirkan benda apa nak masak lah. Masa awal-awal tu rajin juga letak video masak tu. Tak tahulah, kalau berminat mungkin kita buat lagi lah. Hari ni kita nak masak pan mi. Tahu pan mi tu apa? Ni pan mi. Pan mi ni quite masakan orang kampung lah, dia mudah, kuah ikan bilis dengan pucuk manis, itu je. Dan peminat ramai juga kat rumah saya ni, jadi kita nak buat pan mi ni lah, benda tu mudah, ingredient pun tak banyak sangat. So kita akan cuba buat. Mungkin petang kan kita ada video macam mana saya buat pan mi ni lah. Anyway, setakat tu saya akan macam saya janji semalam, kita akan buat video technical tentang teknologi, tentang kereta-kereta baru. Ada sebenarnya kereta baru yang diperkenalkan online, secara online. Although it seems there is no point lah untuk perkenalkan secara online, pasal you bukan boleh keluar pergi beli pun di Malaysia ni. Tapi this introduction, global introduction lah. So kat mana banyak tempat pun susah nak pergi keluar, pergi tengok kereta. Tapi ada juga yang dilancarkan ataupun diperkenalkan secara online lah. Jadi kita akan keluarkan video-video tersebut dalam sehari dua. Tiap-tiap hari kita akan cuba kembali kepada rutin kita, iaitu tiap-tiap hari ada video. Anyway, terima kasih kerana datang menyokong kita. Dan kalau ada pendapat tentang sama ada pengecualian yang diberikan oleh kerajaan tu patut diberikan ataupun tidak, sebutkan di bawah ni. Dan apakah perasaan anda tentang penambahan PKP ni selama 14 hari lagi? Untuk saya gusar lah. Of course income sekarang berkurangan, kita kerja sendiri. So apapun, kalau kawan-kawan datang tolong tengok pun membantu saya. Jangan tekan skip ad lah kalau boleh. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.